Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Saudara Puan Sharifah Hafifah, Saudara Zazi Muhammad, Saudara Hamzah Husin, Saudara Muhammad Hamzah, Saudara Abdli, itu juga Saudara Zamari LC. Terima kasih hadir pada malam ini. Saudara Des, Saudara Jimmy, KY, saudara Kamarul Azhari, apa khabar saudara? Doa saya anda sihat. Begitu juga Abdul Rahman bin Abdullah, terima kasih hadir saban malam sambil kita melabun, saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru. Saudara Ahmad Map, saudara Elias Muhammad, saudara Fazil Yub, untuk dia kita bikin salam untuk semua sahabat. Dian Shah dari Kuala Lumpur hadir, begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Semoga sihat. Qayyum Amri, saudara Hamidah, Puan Hamidah Kamat, salam perpaduan. Ramzul Zul, saudara Alimin, saudara Faizal Acoy, salam satu Malaysia. Saudara Rosmini dari Pontian Johor, begitu juga Muhammad Kapli, salam Madani. Saudara Muhammad Syahali, begitu juga Azami dari Persegamat. Saudara Ramzul, waalaikumsalam untuk semua. Yusuf Awang, masih berduka cita, sabar saudara, tak ada masalah, saudara. Saudara Richard Bakri, Tuan Haji Azhar Haji Manap, apa khabar Tuan Haji? Semoga sihat ya. Saudara Muhaiza Ehsan, itu juga saudara Rubidin, saudara Ramzul, waalaikumsalam. Zulaimi Abdullah, dia kata ada orang buat langkah sekarang, buatlah tak apa. Saudara Jebat Pembela, salam dari Kulim, Kedah. Saudara Anwar Mahmud dari Kuantan, Pahang. Saudara Abu Nem, salam perjuangan. Eri Awi, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan. Itu juga saudara Mak Rohan, saudara apa dia? Saudara Abdul Aziz, saudara bin Ashad Sabiran, dan saudara dari Johor, saudara Ahmad Azami daripada Tumpat. Katanya di Tumpat hujan sekarang ni. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak? Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Abu Nem, saudara Abdullah, begitu juga saudara Muhammad Syahli, semoga semua sihat walafiat katanya. Saudara Ramli Din, saudara Muhammad Yusuf Bahari, saudara Aris Saleh, saudara Ramli Sukardi. Itu juga saudara Ismail Abu Hassan dari Balakung, saudara Puan Norma Abdullah, saudara Abdullah Hamid dari Kuantan, saudara Deli Wangsa, saudara ini Hajah Comel-Comel, Puan Hajah Comel, apa khabar? Saudara Ismail Abu Hassan, salam dari Balakung. Saudara Zun Razali dari Kok Lanas, hujan lebat katanya sekarang ni. Mungkin hujan kesedihan. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Mak Johari, saudara Yusuf Hasim, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Nanti ada korang marah, dia kata asyik menyantun semuanya, kerana banyak perkara yang perlu kita santuni ya. Saudara Lim dari Taiping, saudara Zainuddin Yaakob dari Parit Perak, Cik Dut dari Kampung Mengkibul Johor. Zack Peri-Peri juga dari Johor, saudara Abdul Qadir, Abdul Hamid Aftam, saudara Avizan, saudara Pak Syahrum, Muhammad Abah, saudara. Baik saudara, hari ini tanggal 14 Ogos, hari Isnin. Ada negeri masih bercuti, ada negeri telah pun menjalankan tugas seperti biasa saudara. Dan hari ini adalah hari yang ke-1124 virus sebut masih melanda negara kita. Tapi saya mohon maaf kerana tiada penjelasan daripada Kementerian Kesihatan saudara. Baik saudara, kita teruskan kehidupan. Sekarang dah habis dah musim pilihan raya. Cuma saya mungkin akan membuat ulasan lagi sebab banyak kiriman yang saya terima. Tapi kehidupan mesti diteruskan, berniaga terus diteruskan. Cari rezeki yang baik saudara. Politik-politik juga takkan sampai bila kita nak berpolitik, lupa kepada kita untuk mencari rezeki yang halal. Saudara Wan Tuan Norzilah, Madam K, saudara Dapok Cik Zai, saudara. Baik saudara, teman-teman yang mempunyai produk untuk saya wawarkan, silakan, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangi albakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Itu juga kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubung Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa Dening Manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahukan buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, harganya murah, boleh hubungi Syauqi di talian 0123575703. Dan jangan lupa juga saudara, sambil kita melabun, alangkah baiknya kalau anda ada popiah sirih Lady Maria.
agak mengasyikkan sambil kita melabun, saudara boleh makan. Rasanya rangup, pedas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Itulah seketika tentang e-commerce berniaga saudara. Jangan tak berniaga. Saudara Rosli Hassan, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Maimuh, itu juga Salih Prima. Salam dari Perak katanya. Saudara Ahmad. Dia saudara tapi tak baiklah saudara Ahmad nak mendoakan melingkup sana melingkup sini. Saudara, saudara bercakap dengan orang UMNO ni saudara. Bagaimana saudara kita santuni segmen naluri kehidupan. Kerana ada ungkapan yang mengatakan apa yang kita pandang dengan hati kita tentunya saudara, itulah yang kita dapat. Apa yang kita pandang dengan hati kita. Orang yang berprasangka sentiasa melihat keburukan orang. Itu selalunya saudara. Situasi dan kondisi yang dihadapinya, maka dia akan mendapat keburukan hasil pandangannya itu. Kalau dia berprasangka buruk, dia pandang apa pun buruk juga. Tak boleh nak diiris ataupun nak dipadamkan. Kerana itu, orang yang baik hati, mereka mampu bersangka baik dengan menganggap kritikan. Walaupun tidak adil terhadap mereka, itu sebagai pujian dan yang tidak rasmi, saudara. Hati orang mukminlah hati yang sihat dan ceria. Manakala hati orang yang fasik, orang yang berdosa ialah hati yang sakit dan resah. Kerana dosa itu akan mengundang gelisah di jiwa mereka. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, dosa itu sesuatu yang mendatangkan rasa resah di dalam hatimu. Itu kata baginda Rasulullah, saudara. Kena ingatlah, saudara. Biarlah orang nak kata apa pun katalah. Kita anggap itu sebagai kritikan, saudara. Dosa juga merupakan virus yang menyebabkan hati kita sakit. Hati yang sakit mudah dikuasai oleh hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Apabila raja di hati kita dalam kerajaan diri kita, ia sakit, maka ia akan turun takhta dan naiklah penjahat, iaitu nafsu, sebagai penguasa baru yang akan sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Kerana firman Allah SWT melalui surah Yusuf ayat yang ke-12, iaitu yang bermaksud sesungguhnya hawa nafsu itu akan sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi fikir-fikirkanlah saudara. Saudara nak bercakap, nak fikir benda tu, kalau terpulang pada pandangan anda, kalau anda merasakan itu buruk, maka buruklah. Terpulang pada hati juga. Itu keadaannya. Kita santun ni saudara, mutiara kata, saudara, anak yang memerlukan doa dari ibu dan ayahnya untuk berjaya dalam kehidupan mereka. Sementara itu, ibu dan ayah perlukan doa dari anak-anaknya apabila mereka telah kembali kepada penciptanya. Ingat saudara, kita sebagai anak, kita memerlukan doa daripada kedua ibu bapa kita untuk berjaya. Dan bila kita dah tak ada nanti, hanya anak-anaklah, doa anak-anaklah yang kita perlukan setelah kita kembali kepada penciptanya. Itu keadaan saudara. Baik saudara, kita terus dengan pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup berarti. Pak Nazil, Saudara Muhammad ada jawatan, dia orang gertak lepas jawatan. Mereka pejak. Itu keadaannya saudara. Sebab itu dia kata mesti pertahankan presiden katanya. Baik saudara, kita santun Pak Nazil, kata pantun Pak Nazil dulu saudara. Menurut Pak Nazil, di rendangan dahan burung bermain, kalau tak salah burung keria. Mencari kesalahan orang lain dibenci Allah, apatah lagi manusia. Ya, kalau kita asyik sibuk cari kesalahan orang lain, memandang dengan pandangan yang negatif, maka itu adalah dibenci oleh manusia, apatah lagi oleh Allah SWT, saudara. Tambahnya, singgah di jeli membeli jeruk, mempelam jeruk, makan di kereta. Jangan sesekali berpersangka buruk. Kuatir yang buruk itulah permata. Betul Pak Nazil. Kita kadang-kadang berpersangka buruk, sedangkan ada kalanya yang kita sangka buruk itulah permata. Terima kasih Pak Nazil. Indah sungguh pantun yang Pak Nazil culipkan untuk kita semua, saudara. Saudara, hari ini dah bekerja, Putrajaya bekerja, saya tidak akan berhenti untuk mengingatkan pimpinan negara. Jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang dan khawatir negara boleh muflis seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had. Kepada teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, itu terpulang pada tanggungjawab anda. Saya tak marah, tapi saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Sebab itu saya katakan, anda mesti bertanggungjawab atas setiap suntingan
yang anda lakukan. Kerana ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi pandangan, saya memberi kritikan, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu fakta, itu paksinya, saudara. We must agree to disagree. Kalau tak setuju, nak menyantuni, boleh hantar kiriman, tetapi gunakanlah bahasa yang baik-baik. Jangan maki hamun, kerana itu bukan budaya kita, saudara. Budaya kita sentiasa menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai, ya, saudara. Baik, saudara. Berita pertama, tak lain adalah tentang apa yang berlaku hari ini di Mahkamah Tinggi di Putrajaya, saudara. Tiba-tiba hari ini sudah pun hadir, iaitu mantan Gubernur Bank Negara, Tan Sri Zeti Akhtiar Aziz. Dan hari ini beliau menjelaskan bahawa beliau tidak tahu tentang transaksi antara suami beliau, itu Datuk Taufik Aiman dan YNDB di mahkamah. Itu katanya, saudara. Sedangkan saya tak boleh nak beri komen, saudara, kerana ini hakim telah pun mengingatkan supaya pelayar-pelayar, pemain media jangan memberi komen dan jangan, kalau boleh, dia kata kurangkan melaporkan perbicaraan kerana ini boleh berlaku contempt of court ataupun menghina mahkamah. Bagaimanapun kita harus memetik balik kenyataan Zedi dahulu, kerana dia langsung, katanya dulu dia langsung tak tahu suaminya ada menerima wang dari 1MDB. Namun dalam mahkamah hari ini Zeti mengesahkan suaminya ada menerima dana 1MDB. Cuma beliau katanya tak tahu akan transaksi tersebut. Dah mula keadaan, saudara. Walaupun diasap beberapa kali, termasuklah bukti akuan bersumpah. Namun Zeti tetap mengatakan dirinya tidak tahu langsung tentang akaun syarikat suaminya atau siapa pelaburnya. Malah meminta bukti aliran wang 1MDB masuk ke syarikat suaminya. Sedangkan SPRM dalam kenyataan mereka berkali-kali menyebut dalam akuan bersumpah, itu pada 3 Mac 2022 dan 13 September 2021 serta 19 November 2021 ada persoalan tersebut. Pada Februari 2022, sakti kes YNDB di Mahkamah Persekutuan Amerika, Tim Lesner memberitahu mahkamah bahawa Zeti telah meluluskan pindaan sejumlah 1 bilion. Itu yang berlaku di mahkamah sana, bukan di sini, saudara. Di Mahkamah Amerika. Sebanyak 1 bilion, sekitar 49 bilion keluar dari negara kita ke akaun palsu Petro Saudi International di luar negara. Kononnya katanya selepas diberikan sogokan. Itu kata Tim Lesner di Amerika, saudara. Kerana Tim Lesner beritahu bahawa tidak pernah berlaku bank negara membenarkan jumlah segitu besar dilakukan sebelum itu. Dan ianya diluluskan selepas katanya adanya elemen-elemen rasuah dan sebagainya. Kerana pada tahun 2009, Malaysia telah pun melaksanakan capital control yang memerlukan jumlah segitu besar diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi ini keadaan saya. Di Amerika lain ceritanya, di negara kita lain ceritanya. Bagaimanapun, kita ikutilah perbicaraan tersebut dengan hati terbuka. Jangan kita memberi komen apa-apa pun berhubung tentang perbicaraan. Malahan Datuk Seri Najib melalui peguamnya telah meminta agar perubahan dilakukan terhadap hakim kerana adanya saksi yang sebelum ini mempunyai hubungan kait perniagaan dengan saksi. Itu katanya yang saya faham. Jadi lebih daripada itu saya tak boleh melaporkan, saudara. Kerana peringatan daripada hakim supaya kita jangan memberi komen dan jangan melaporkan yang salah. Apa yang dibicarakan di mahkamah itu sahaja yang boleh dituturkan. Saudara, saya harap juga anda jangan memberi komen yang bukan-bukan. Saudara, saudara Watsu hadir dan larut. Jangan membuat sebarang komen dalam perbicaraan ini kerana perbicaraan itu agak unik, saudara. Banyak masalah saksi yang satu demi satu akan terdedah. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Kita tunggulah laporan selanjutnya dari Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur, di Putrajaya, saudara. Dan hari ini, seresminya lah, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Adun Jeneri, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah. Datuk Seri Muhammad Sanusi berusia 49 tahun. Beliau merupakan pengerusi Perikatan Nasional Kedah dan telah pun melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badishah di Balai Menghadap Besar Istana Anak Bukit sekitar jam 10 suku pagi tadi, saudara. Datuk Seri Muhammad Sanusi dilantik semula ke jawatan itu selepas
Perikatan Nasional mendapat kemenangan besar, iaitu 33 kerusi daripada 36 kerusi bagi Dewan Undangan Negeri Kedah Sabtu lalu, saudara. Memanglah beliau sebelum ini adalah merupakan Menteri Besar Kedah yang dilantik dan mengangkat sumpah jawatan pada 17 Mei 2020 selepas mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Kedah pada 17 Mei 2020, saudara. Sementara itu di Seri Menanti, selesailah sudah segala kemelut persoalannya apabila pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-8. Datuk Seri Aminuddin berusia 56 tahun mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir, di Istana Besar Seri Menanti sekitar jam 4 suku petang tadi, saudara. Dan turut berangkat pada majlis tersebut, itu istiadat penyerahan watika, pelantikan dan mengangkat sumpah, termasuklah Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tunku Besar Mahmud, bersama dengan kedua-dua putera baginda, Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Retlaudin dan Tunku Datuk Seri Zain Al-Abidin. Dan turut sama Undang yang 4 dan Tunku Besar Tampin, saudara. Itu di Negeri Sembilan. Bagaimanapun, saudara, di Kelantan, di Kota Baru, Pusjaya PAS Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob dikatakan sudah pun menghadap ke bawah duli Sultan Kelantan, itu Sultan Muhammad kelima, pagi tadi. Dan menurut sumber memaklumkan, terdapat beberapa nama untuk diangkat sebagai Menteri Besar Kelantan yang baru dan dipersembahkan kepada Sultan Muhammad sekitar jam 11 pagi tadi. Dari sumber calon, dari sumber-sumber yang rapat, ini sumber saudara, belum sah lagi, tuanku belum membuat keputusan. Terdapat katanya bahawa Adun Meranti, ini Datuk Nasaruddin Daud sebagai Panglima Perang, turut disebut sebagai calon untuk jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan. Yang lain tak ada lagi. Itu keadaan saudara. Di Pulau Pinang semalam Chow Kun Yao telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai selaku Ketua Menteri bagi penggal kedua di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fauzi Abdul Razak di Seri Mutiara. Pakatan Harapan bagaimanapun, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Pulau Pinang hari ini telah pun mengadakan mesyuarat mengenai pelantikan jawatan timbalan Ketua Menteri dan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Pulau Pinang. Belum diputuskan. Saya melihat masih banyak lagi viral dalam beberapa media sosial. Orang itu lantik sebagai timbalan Ketua Menteri dan sebagainya. Belum disahkan secara. Kerana perbincangan pagi tadi melibatkan pemimpin PH dan Barisan Nasional peringkat negeri sebelum nama disahkan pada pucuk pimpinan pusat parti masing-masing. Dan menurut timbalan pengurusi PKR Pulau Pinang, Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik, jelasnya pihaknya telah pun menghantar senarai nama calon bagi jawatan timbalan Ketua Menteri dan anggota Esko daripada Parti Keadilan. Namun keputusan siapa yang akan dipilih atau dilantik dalam kerajaan akan diputuskan oleh pucuk pimpinan pusat, katanya. Dan katanya mereka akan bermesyuarat malam ini. Jadi kita kena tunggulah keputusannya, saudara. Sebab itu bila tular dalam media sosial, saya kata bila masanya, belum lagi angkat sumpah, saudara. Sementara itu, Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, yang selaku pengurusinya, Datuk Musa Sheikh Fadzir, menurutnya pihaknya turut menyerahkan nama ahli Dewan Undangan Negeri untuk calon Esko dalam kerajaan negeri dan pihaknya akur dengan sebarang keputusan oleh pucuk pimpinan parti. Kerana UMNO faham bahawa UMNO hanya menang 2 kerusi DUN saja. Dan beliau menghargai jika ada dalam kalangan ADUN UMNO dilantik menyertai Barisan Esko Pulau Pinang. Kena ingat saudara, gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah pun berjaya menubuhkan kerajaan negeri selepas memenangani majoriti 2/3, iaitu 29 kerusi daripada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Saudara, DAP memenangi kesemua 19 kerusi, saudara. PKR 7, Parti Keadilan, Amanah 1 dan Barisan Nasional UMNO 2. Sementara Pakatan Nasional PN memperoleh 11 kerusi, saudara. Jadi pihak media bagaimanapun telah pun menerima surat jemputan daripada kerajaan negeri berhubung istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan serta taat setia serta sumpah simpan rahsia ahli mesyuarat kerajaan negeri yang akan berlangsung di Dewan Seri Pinang
pada hari Rabu, lusa saudara. Belum lagi dilantik yang lain. Jadi sabar saudara. Itu keadaannya. Di Terengganu telah pun dilantik Datuk Seri Samsuri. Tetapi di Kelantan belum lagi saudara. Begitu juga di Selangor. Saya difahamkan Datuk Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor dalam perjalanan pulang kembali daripada kota London selepas mendapat rawatan dan sebagainya. Saudara, itu keadaannya dan kita tunggulah pelantikan Esko dan sebagainya. Jadi sekarang ni saudara, kita kena lihatlah kedudukan Menteri Besar hari ini saudara. PAS melalui 4 negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. 4 saudara dari PAS melalui kepimpinan sebagai Menteri Besar. Di Perak, UMNO pula 4, iaitu di Perak, Pahang, Johor dan Melaka. Sementara itu, PKR juga menjadi pimpinan di 4 buah negeri, iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan wilayah persekutuan. Walaupun tak ada menterinya, tetapi ia berada di bawah Kawaslia yang membawa Perdana Menteri, saudara. Sarawak pula oleh GPS, Sabah oleh GRS. Satu, hanyut ke laut. Tak ada satu pun daripada satu menjadi Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, saudara. Dalam keadaan begini, saudara, kita harus lihat juga. Semalam saya beritahu ada juga calon-calon yang hilang wang deposit. Mereka yang hilang wang deposit dari Parti Bersatu seramai yang daripada bebas. Calon daripada bebas seramai 39 orang hilang deposit ataupun hilang wang pertaruhan. Parti Muda 19 orang, saudara. Perikatan Nasional, itu PBM dan sebagainya, hilang 18 wang deposit. PRM, Parti Rakyat Malaysia 13, Parti Sosialis Malaysia 4, PFP 2 dan PUR 1. Semua mereka hilang wang deposit, saudara. Dan dari segi proses, kita lihat juga dari segi prestasi menteri-menteri besar yang bertanding, Saudara Aziminuddin, bersatu ke laut lah jawabnya, saudara. Dan prestasi menteri-menteri besar selepas selesai, saudara, kita lihat memang kita kena mengakui yang mana meningkat yang turun-turun. Saya harus memberi pencerahan supaya anda faham, saudara. Di Kelantan, ini Datuk Menteri Besar iaitu Datuk Ustaz Ahmad Yaakob yang bertanding di kawasan Pasir Pekan. Beliau mendapat majoriti pada PRU 14 dulu 8,352. Tapi pada Sabtu lepas majoritinya meningkat kepada 12,811. Di Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar yang bertanding di kawasan Dun Rurendang. Pilihan raya ke-14 dulu beliau mendapat majoriti 6,028. Tapi pilihan raya yang ke-15 baru lalu iaitu 17,295. Ada peningkatan yang begitu ketara, saudara. Boleh dikatakan 11,000 lah, saudara. Di Kedah, Datuk Seri Sanusi Muhammad yang mewakili Dun Jeneri. Pilihan raya 14 dulu 2,455 majoriti. Tapi hari Sabtu lepas, PRN yang ke-15 beliau mendapat 16,050 majoriti, iaitu lebih pada 13,000, saudara. Di Pulau Pinang, Chow Kon Yao bertanding di kawasan Dun Padang Kota, saudara. Chow bertanding Dun Padang Kota pada PRU 14. Beliau mendapat 7,808 undi majoritinya, saudara. Ini kita cakap soal majoriti, dan agak susut pada Sabtu lepas kepada 7,116 majoritinya. Ia artinya lebih kurang dalam 600 lebih, 618 itulah. Sementara di Selangor, Datuk Seri Amaruddin Syahri yang bertanding di kawasan Dun Sungai Tua. PRU 14 dulu beliau mendapat 11,374 majoritinya, saudara. Tapi susut pada hari Sabtu lepas kepada 5,185 majoritinya, iaitu lebih kurang dalam 5,000 lebih susut majoriti, saudara. Di Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin Harun yang bertanding di Sikamat, saudara. Pada PRU yang lepas, PRU 14, dia dapat 3,413 majoriti. Tapi pada PRN 15, susut kepada 2,662. Jadi, calon-calon yang mewakili Pakatan Harapan perlulah bekerja keras untuk meningkatkan semula keyakinan rakyat. Apa yang rakyat putuskan, kita perlu hormati, saudara.
Dan jumlah ahli parlimen dan adun. Sekarang ni kita kaji balik semula saudara. Daripada selepas usai semua pilihan raya PRU ke-15 telah selesai peringkat negeri dan parlimen. Jumlah ahli parlimen Kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan, Kerajaan Perpaduan adalah sejumlah 148 berbanding Perikatan Nasional cuma 74 saudara. Ini yang cuba digerakkan untuk mencari, saya kata nak cari di mana? Nak dapat mana lagi untuk dapat sokongan? Saudara, jumlah ahli Dewan Undangan Negeri pula. Kerajaan Perpaduan, dia ada 392 kerusi, saudara. Perikatan Nasional, 208. Di mana letaknya kata Perikatan Nasional mengatasi dengan referendum? Kononnya referendum rakyat. Saya nampak dari segi Kerajaan Perpaduan, ada 392 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan Perikatan Nasional cuma ada 208 undi saja. Kalau kita lihat pula dari segi kajian undian popular, jumlah undi yang diterima oleh Kerajaan Perpaduan saudara adalah 3,399,472 undi. Sementara Perikatan Nasional 3,382,466 undi. Artinya saudara berbanding undian Pakatan Perpaduan berlebih 17,006 undi berbanding perikatan. Jadi ini fakta saudara. Ya, Tan Sri Muhyiddin, Abang Din, kalau betul kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri, tunggulah 6 tahun, 5 tahun lagi. Ya tak payahlah, tunggulah PRU 16, tak payah nak usik sana, usik sini, suruh orang tu letak jawatan dan sebagainya. Ini realitinya. Cuma saudara yang agak memeranjatkan saya, apabila tular di media sosial hari ini saudara, calon daripada PAS yang menang bagi DUN Dewan Undangan Negeri Cukai, itu di Kemaman saudara, itu Saudara Hanafiah. Bila dia membuat kenyataan dalam media sosial itu, saya terkejut. Bila dia mengatakan bahawa ganjaran RM300 yang dijanjikan kepada perantau yang pulang mengundi ditangguhkan. Jadi artinya sebelum pilihan raya negeri itu memang PAS ada berjanjilah untuk memberi undi kepada perantau. Dalam keadaan begini tak dapat pula. Jadi soalnya sekarang ni kita tanyalah, siapa tipu siapa? Saya tak tahulah. Itu yang ada tular dalam media sosial, saya rekod saja. Sebab itu kenyataan terbuka. Dia pergi ke dalam mesin tu, mesin komputer ke apa, dia tak tahulah apa dia buat. Lepas tu dia bercakap. Dia kata pada perantau-perantau yang janjikan dengan wang RM300, harap bersabar dan akan diberi kemudian. Itu pengakuan terbuka, saudara. Wallahualam bisawab, saudara. Okey, banyak cerita yang menarik, tapi saya nak menyantuni tentang catatan Puan Maslina Junid yang masuk dalam wall saya dan beliau menghantar kiriman kepada saya hari ini, saudara. Katanya, pelik tapi benar. Ini keadaannya, pelik tapi benar. Banyak-banyak parti di Malaysia ini hanya UMNO sahaja. Presidennya didesak untuk letak jawatan kerana gagal dalam keputusan PRU-PRN atas tuduhan mahkamah kononnya, saudara. Jadi kata Puan Maslina, parti-parti lain, contohnya DAP, tak ada pula desakan supaya Lim Guak Eng letak jawatan. Walaupun beliau didakwa di mahkamah. DAP juga berpuluh tahun gagal menang PRU, tapi akar umbi mereka tak pula desak Lim Guak Eng atau Lim Kit Siang letak jawatan. Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin memang orang dah kata PM yang gagal katanya. Malahan dalam melawan COVID pun ramai juga orang mengatakan gagal. Dan beliau juga telah didakwa di mahkamah dengan pelbagai dakwaan rasuah dan salah guna kuasa. Malahan keluarganya juga banyak terpalit dengan dakwaan yang bakal dibicarakan dalam isu rasuah. Tapi tiada siapa pun minta Tan Sri Muhyiddin melepaskan jawatan sebagai Presiden Bersatu atau sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Bersatu juga kalah teruk ketika bertanding di Pilihan Raya Negeri Melaka, Pilihan Raya Negeri Johor. Tapi tiada pula kedengaran mana-mana pihak minta presidennya letak jawatan. Ini yang kata Mas Rina agak pelik. Saya. Begitu juga saya. Dalam parti PKR, Parti Keadilan. PMF 10, ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada beberapa kali PKR kalah. Malahan cuma dapat satu undi, satu kursi saja di Pematang Pauh, Datuk Seri Dr. Wan Aizah dulu. Tak silap saya dalam 2004 rasanya pilihan raya dulu. Tapi
mereka tetap menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin dan calon Perdana Menteri mereka. Dan akhirnya, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri. Kerana ahli dan pemimpin mereka faham tentang istilah perjuangan. Walaupun pernah berlaku perpecahan sehingga orang kepercayaannya, orang macam Azmin Ali keluar daripada PKR. Namun, ahli-ahli Parti Keadilan solid di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan Parti PAS, saudara. Ini paling lama berlawan dalam PRU dengan UMNO. Ada masa menang, ada masa kalah, ada masa terduduk, ada masa berdiri, saudara. Waktu dalam Pakatan Harapan, sebelum itu, waktu ada pilihan raya, perpaduan ummah, menang, kemudian terduduk sikit, hampir-hampir kalah di Kelantan. Tapi tak ada pula ahli PAS meminta supaya presidennya letak jawatan. Mereka semua walak pada pemimpin mereka. Itu keadaan saya. Tapi berbeza dengan UMNO. Saudara, UMNO sudah pun menukar presiden sebanyak 7 kali, saudara. Parti-parti lain tak ada pun. Jadi dalam keadaan begini, persoalannya, bilakah kalian mau bersatu? Itu persoalan. UMNO dah tukar. Okey, dulu kata bila kalah tahu pilihan raya yang ke-14, minta Datuk Seri Najib letak jawatan. Jadi, diganti oleh Sri Zahid. Apabila itu berlaku, bukannya memenangkan, malahan kita terus kalah. Itu dan sekarang hari ini perkara yang sama berlaku. Sebab itu, menurut Datuk Seri Muhammad Fuad Zakasi, selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, beliau kata, jangan menurun jari. Ia harus dipikul. Ia beban bersama. Kerana mendesak Datuk Seri Zahid meletak jawatan, bukan penyelesaian. Semua harus bertanggungjawab. Ya? Dan beliau hairanlah bagaimana Tan Sri Muhyiddin dengan angkuh suruh Datuk Seri Zahid letak jawatan. Bila Perikatan Nasional kalah teruk di Melaka, Johor, dia tak letak jawatan. Dia kekal sebagai Presiden Bersatu. Sedangkan dia juga hari ini telah pun menjadi kluster mahkamah. Jadi sebab itu, UMNO, kata Datuk Seri Fuad Zakasi, perlu dapatkan semula sokongan orang Melayu. Itu faktanya. Dan Menteri-Menteri UMNO, saudara, mesti serius menjayakan agenda Melayu dan rakyat. Kerana hari ini kuasa berada di tangan mereka. Jangan pula nak tuduh itu, tuduh ini, saudara. UMNO mesti kekal dalam kerajaan untuk membolehkan supaya persoalan-persoalan ini dapat mengukuhkan perpaduan antara UMNO dan sebagainya, saudara. Itu keadaannya admin yang mengacau saya lah, saudara. Ini sebab sekarang ni, saudara, musuh-musuh UMNO sedang menyerang. Mereka menyerang Datuk Seri Najib dulu dengan isu IMDb. Dan waktu itu, ia ada juga kalangan ahli-ahli UMNO yang menyambutnya. Malah mereka turut membelasah Datuk Seri Najib. Akhirnya, ia membawa kepada kejatuhan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-14 dulu, saudara. Dan persoalannya sekarang, saudara, Datuk Seri Najib digantikan oleh Datuk Seri Zahid. Okeylah, apakah ini penyelesaian dapat dilakukan? Apakah penyelesaian dapat dilakukan kalau Tok Mat pula? Saya yakin, saudara, kalaulah Datuk Zahid berundur, naik Tok Mat, pasti beliau akan diserang. Jadi sekarang masalah utamanya ahli UMNO sendiri. Mereka sendiri kadang-kadang hilang kepercayaan, hilang penghormatan terhadap pemimpin tunggak. Kerusi Presiden UMNO itu tak boleh dicalar oleh warganya. Ini keadaannya. Sebab malahan kita UMNO ni menghadapi musim gerhana ini kerana ahlinya mudah termakan dengan hasutan musuh. Sebab itu mereka kata, oh, Zahid kena letak jawatan. Semua bersekokol. Itu keadaannya. Dan saya agak menarik catatan daripada Syam Jalil. Syam Jalil dia mengatakan kiriman pada saya, dia kata, tak perlu untuk kita mana-mana yang ini kononnya menyokong parti apa semua sebagai sokongan atau pengundi. Tak payah ada pemutihan. Yang pentingnya sekarang ini adalah perubahan sikap pimpinan. Kita perlu cari dan akui sebab dan punca mengapa penyokong-penyokong tega kita yang selama ini menyokong UMNO berada dalam keadaan mood protes. Itu keadaannya. Dulu mereka tegar. Mereka tegar untuk menjadi pari undi dan menjadi berusaha untuk mendapat kesokongan pengundi-pengundi atas pagar. Tapi hari ini tidak berlaku.
Jadi sebab itulah kita harus kekal dan jangan terus dalam keadaan sindrom penafian. Itu yang penting, saudara. Kalau kita berada dalam sindrom penafian, kita tidak akan berubah. Dan kalau kita tidak berubah, tunggulah saat getirnya. Saudara, itu keadaannya. Kita tidak berubah, lawan kita akan bertepuk tangan. Kita berbalah sama kita, akhirnya orang suka. Sebab itu mereka menyatakan Presiden mesti tak jawatan. Dan macam kata Datuk Johari Ghani semalam, saudara. Dia kata, yang perlu bertanggungjawab semua. Ketua-ketua perhubungan pun bertanggungjawab. Top 5. Timbalan Presiden, naik Presiden. Jangan letak di bawah Presiden saja, saudara. Ini masalah sekarang ni tentang saya melihat, malam tak sempat nak bercakap, iaitu tentang pemilihan calon. Mereka di peringkat akar umbi mendesak supaya Presiden dengar apa yang dicalonkan oleh Ketua Perhubungan. Dan Ketua Perhubungan pula kononnya mendapat laporan daripada peringkat bahagian. Dan maka nama-nama itu dikumpulkan dan dihantar ke Ibu Pejabat untuk diputuskan. Dan ini berdasarkan kepada apa yang dicadangkan oleh Ketua Perhubungan. Ada juga kalangan mereka yang calonkan itu, Presiden pun tidaklah mengenal sepenuhnya. Jadi secara ini, Presiden tak bertanggungjawab, memanglah tak letak jawatan, kenapa begitu? Saudara Rohaizam, dia mengatakan bahawa jiwa ahli UMNO tidak kental. Itu masalah dia, saudara. Jadi sekarang ini kita mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO untuk pemilihan yang akan datang perlu dihayati. Dan saya semalam saya dah bercakap, kena cari jalan bagaimana pemilihan di peringkat akar umbi ini perlu dilaksanakan. Carilah akidahnya. Sebab bila UMNO berbalah, bila bertanding, ada pertandingan ketua bahagian. Ya, saudara, kalau yang terpilih jadi ketua bahagian, yang kalah tidak akan bersama. Ucapan memang sedap lah, saudara. Kita sekarang ni harus menyantuni semua, ibarat biduk lalu kiambang bertaut. Dah. Cakap saja. Kita ni mesti bercakap, kita mestilah mengamalkan. Baga bidalan mengatakan, cari bulu ayam. Bagi saya, mereka itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Tak ada, saya. Tak ada pun sikap keterbukaan. Tidak mengamalkan demokrasi yang tulen. Yang kalah mesti terima yang menang. Dan harus bertaut kembali. Ini tidak. Bila kalah saja, mula bermusuh. Jadi bila ketua bahagian dicalonkan, mereka melakukan sabotaj. Inilah yang dialami oleh UMNO. Kemudian begitu juga yang dipecat pula masih lagi buat percaturan. Ada juga orang dia kat dalam. Masih ada lagi, saya. Orang dah dipecat ni sepatutnya kita ignore totally. Saya tak pernah pun nak menyantuni mereka yang berada di luar gelanggang. Mereka dah bukan warga UMNO. Kenyataan-kenyataan mereka tak sepatutnya disantuni. Sudahlah. Sebab mereka berkhianat. Orang kata tak patutlah. Bagaimana dia tukang khianat. Memang khianat. Kerana mereka tidak bersealiran dengan pimpinan parti. Parti membuat keputusan melalui Perhimpunan Agung UMNO. Tapi mereka menzahirkan rasa tak puas hati. Itu keadaannya. Dah berapa tahun dah, saudara, berdekad lamanya. Masalah kepimpinan dalam UMNO ini tak lain dan tak bukan, hanyalah apabila warganya, tiap-tiap kali ada pemilihan akan berlaku perpecahan. Itu mestilah diatasi. Dan mereka perlulah buat kerja. Sekarang ini saya dah bercakap dah 5-6 bulan dulu. Perlu dikenal pasti calon-calon yang nak bertanding. Supaya kalau orang ini ada bakat kepimpinan, maka mereka harus bekerja keras. Dengan jujur, dengan ikhlas. Segala-galanya mesti ikhlas, saudara. Tapi masalahnya mereka melihat bahawa jawatan dalam UMNO ini, selalu saya dah bercakap, saudara, mereka melihat inilah lubuk untuk mengaut kekayaan. Tambah-tambah lagi sekarang ni kononnya UMNO berada dalam kerajaan. Tapi mereka lupa keberadaan UMNO dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah keberadaan yang mutlak. Setelah memang ada 6 orang menteri daripada UMNO. Tapi budaya kerja hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi akan mahu mengizinkan jawatan-jawatan politik ini sebagai menteri dan sebagainya untuk memberi kekayaan kepada kroni.
Ini sedang diperangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu sekarang ni saya tahu adanya referendum lah untuk minta Datuk Zahid berhenti. Minta desak pula supaya menteri-menteri UMNO ni tarik diri. Kononnya, saya hairan dengan desakan sebut untuk apa? Sedangkan mereka sepatutnya menyantuni rakyat. Orang yang mendesak itu mereka matlamatnya nak melihat UMNO guyup. Itu matlamat mereka. Jadi apakah orang macam ini kita perlu santuni? Tak payah dengar saya. Malahan kononnya yang saya dapat tahu mendesak agar Perdana Menteri menggugurkan Datuk Seri Zahid. Sampai gitu sekali saya. Sebab mereka mahu berlaku perpecahan dalam UMNO. Bila berlaku perpecahan dalam UMNO, maka orang lain yang memimpin UMNO mudah untuk mereka mencaturkan supaya sokongan beralih pada mereka untuk matlamat lain. Tak ada saya. Akhirnya nak jatuhkan Datuk Anwar Ibrahim. Itu matlamat mereka. Dan saya tahu, saudara, saya faham dalam tempoh 8 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak orang bertanya, hala tuju macam mana? Ke mana? Hala tuju, hala cara kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim. Beliau dah bercakap berkali-kali, saudara. Dalam ceramah-ceramahnya, dalam malam sebelum ini pun, beliau mengatakan, pertama-tama sekali, beliau mahu membasmi kemiskinan rakyat. Apakah anda pekak? Apakah anda tuli? Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan malu beliau sebagai Perdana Menteri jika ada rakyatnya yang miskin tega. Yang nak beli susu pun tak mampu. Yang nak beli pakaian sekolah anak-anak pun tak mampu. Ini yang sedang ditangani oleh Perdana Menteri. Dan beliau mahu melihat supaya kekayaan negara ini hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat keseluruhannya. Dan beliau memang tega sekarang ni untuk memerangi rasuah. Saya nak jelaskan, saya memang dalam kesibukan boleh untuk menjelajah ke seluruh negara, memberitahu rakyat supaya berdiri teguh di belakangnya kerana beliau sedang memerangi rasuah. Rasuah ini bukan sikit, saudara. Di kalangan warlord. Malahan ada juga kaki tangan tertentu yang selama ini enak berada di halaman kuasa untuk menimba kekayaan dalam budaya rasuah. Tentulah mereka akan marah dan sakit hati kepada Perdana Menteri. Ini perlu dijelaskan, saudara. Sebab itu, Anwar tak betul, Anwar begitu, Anwar begini. Sedangkan beliau sedang gigih membersihkan negara ini daripada budaya rasuah. Bagi saya, zalimlah kita sebagai rakyat melihat ada orang yang berusaha untuk membebaskan belitan rasuah ini di kalangan pemimpin, di kalangan kaki tangan kerajaan ini. Orang nak menyelesaikan masalah, membersihkan negara kita dari rasuah ini, kita kutuk dia. Dan sebab itu saya merasakan adanya melihat daripada keputusan pilihan raya lepas, ada pihak-pihak yang tak senang. Mereka tidak bersetuju. Mereka tidak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan usaha untuk membebaskan negara ini dari budaya rasuah. Saya mendengar bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Berkali-kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan. Beliau sebagai Perdana Menteri, dia mendapat maklumat bahawa adanya orang nak menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri. Tidak lain tidak bukan kerana beliau sedang berusaha untuk membasmi kegiatan rasuah di kalangan warganya. Jadi sepatutnya kita tak payahlah nak terpengaruh dengan cakap orang. Anwar itu begitu, Anwar itu begini dan sebagainya. Jadi saudara Ifi Boy, saya bersetuju. Lepas ini kerajaan Madani kita tumpu. Kita bagi bantuan terlebih dahulu pada setiap rakyat. Saya tak setujulah kata bahawa negeri yang tidak menyokong kita tak diberi bantuan, tak boleh, saudara. Kerana dari segi undian sebut, calon-calon daripada UMNO, calon-calon daripada Parti Pakatan Harapan, mereka tidak hilang deposit. Walaupun kita kalah. Jadi dalam keadaan begini, takkan kita nak zalimi orang yang menyokong kita. Itu keadaan saya, dan kita harus beranggapan semua rakyat itu sama. Jadi bantuan perlu disalurkan. Apa yang dijanjikan perlu dilaksanakan. Dan saya yakin sebagai pemimpin bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya Pak Unggal, beliau pasti akan melaksanakannya tanpa ada pilih kasih ataupun dendam kesumat. Sebab itu kita dengar saya. Dia kata ada M. Madani, ada calon Perikatan Nasional di Penang hilang deposit ke Pak Cik? Tak ada saudara. Ni saudara user dia kata Anwar buat rasuah. Masih lagi saudara, masih lagi. Dan sekarang ni, sebab itu dia mencabar. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, anda nak kata saya penjilat, pulanglah. Saya bercakap yang benar, saya. Saya bercakap walaupun kita kalah, tapi
Anda kalau marah dengan saya, artinya anda memang suka adanya budaya rasuah dalam negara kita ini. Saya benda yang baik kita sokong. Benda yang tak baik, mesti kita perangi, saudara. Itu keadaannya. Nampak tu, saudara. Oh, pakcikmu rasuah, orang tu rasuah, orang rasuah. Dia sedang memerangi. Tentulah dia tak suka. Malahan ada pihak-pihak yang mahu menjatuhkannya untuk meninggalkan anjung kuasa di Sri Perdana. Kerana, nampak saudara, tak habis-habis. Itu nampak dia tulis tu. Macam mana Suat Amir, macam mana dengan 47 kes. Yalah, biarlah dibicarakan. Ini masalah kita ni dibicarakan, kita tunggulah nak buat marah pasal apa. Dan jangan lupa saudara, pimpinan dari Perikatan Nasional pun berderet tu. Yang sedang menunggu kes, kita tak kata dia bersalah. Ada dengar saya kata Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin apa bersalah? Tak ada. Jadi janganlah kita tak kata Tan Sri Muhyiddin, janganlah pula kata Presiden saya. Itu keadaannya saudara. Sikit-sikit, rasuah. Sikit-sikit 47 tuduhan. 87. Itu tuduhan yang anda sendiri tak payah saya nak bela dah. Semua orang tahu. Puncanya, 10 hari lepas saja beliau menolak cadangan Tuan Mahdi untuk membubarkan UMNO, kena. Itu gambaran saudara. Ini jelas. Jadi keadaan-keadaan beginilah saya harus mengingatkan teman-teman, pelai-pelai saya. Anda tak suka, terima kasih lah. Saudara Muhammad Najib, dia kata, dah kalah jangan bising lah. Saya tak bising. Saya untuk melihat bahawa kalaulah ada unsur-unsur orang yang mahu menahan usaha untuk menggagalkan prinsip kita menolak rasuah ini. Ini yang paling penting saya. Dia kata saudara Ridwan, hari itu saya pergi ceramah di Jeneri. Saya tak kata Sultan tak suka. Saya tak menyebut ke istana pun saudara. Silap tu saudara. Saya dalam kempen-kempen saya pun, bila orang bertanya dengan saya bercakap saja saudara. Itu keadaan. Sekarang musim kempen dah selesai. Yang penting, kita harus menyantuni semula warga dan berdiri teguh di belakang kepimpinan. Sama ada di Kedah. Saya dengar juga kenyataan Datuk Seri Sanusi, dia kata dia pun risau juga. Kerana harapan dan impian rakyat begitu tinggi. Apakah kegiatan rasuah ini dapat dibasmikan sepenuhnya sealiran dengan impian dan harapan Perdana Menteri. Betul saudara, sekarang ni masa untuk bekerja. Dan bagi mereka yang tak sangat jawatan, yang gila sangat jawatan saudara, tunggulah, bukan lama pun 4 tahun lebih lagi, lawanlah balik. Itu keadaan. Jadi dalam tempoh begitu, janganlah kita pula melakukan sabotaj. Biar. Saya tidak pun nak mengkritik kepimpinan di Selangor, ataupun di Terengganu, ataupun di Kelantan, saudara, di Kedah. Itu negeri yang diperintah oleh bukan UMNO. Tak apalah kita dengar. Pernah saudara dengar saya mengkritik kepimpinan di negeri Perlis? Tak ada saya. Kita harus menyokong apabila pimpinan di negeri Perlis, walau dari PAS, menyantuni rakyat, bertugas dengan baik. Kalau Datuk Seri Sanusi bertugas dengan baik, menghapuskan rasuah, kita sokonglah saudara. Jangan kita ada kepatian. Pula dah. Jadi selalu sekarang banyak orang marah dengan saya kerana mempertahankan Presiden, mempertahankan Perdana Menteri dan mempertahankan UMNO. Banyak orang mengatakan saya bias ataupun bersikap berat sebelah. Saya tak berat sebelah saudara. Kalau pimpinan daripada UMNO tak betul, kita balun saudara. Kalau anda ada maklumat, bagi dekat saya. Saya tak suka nak menggunakan perkataan sesat lah, munafik dan sebagainya. Tak mahu saya saudara kalau boleh. Sebaik mungkin kita santuni rakyat. Warga ni perlu saudara untuk disantuni. Kerana rakyat dah teruk. Kita asyik berpolitik saudara. Siang hari, siang malam berpolitik. Bila masa kita nak menimba ekonomi? Sewajarnya sekarang ni kita bulatkan fikiran. Dah habis dah pilihan raya. Dan mereka yang berniaga, teruskanlah berniaga. Kalau ada peluang-peluang nak buat kontrak dan sebagainya, masuk, tak ada masalah. Saya yakin tadi tengah hari tadi saya berkesempatan makan tengah hari dengan teman-teman saya. Mereka bertanya, apakah hala tuju kepimpinan negara hari ini? Bagaimana tentang untung nasib kami? Kami orang berniaga. Apakah ada lagi kontrak-kontrak? Saya kata sekarang ni, saat ini, jangan lupa saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi, inherit the debts, ataupun mewarisi hutang. Bukan sikit saya, 1.5 triliun. Sebab itu dia tidak akan mengambil lagi hutang.
demi hanya untuk memberikan kontrak, dan itu tak ada. Dia akan berusaha untuk menjimatkan lagi perbelanjaan negara. Dan insya-Allah tak lama lagi dalam bulan 10 nanti ada bajet. Sama-samalah kita tunggu bajet negara, saudara. Sama-sama kita tunggu. Apa masalahnya? Dan sekarang ni pun baru 8 bulan yang Perdana Menteri berada di anjung kuasa. Macam saya selalu katakan, dia tengah membersihkan rumah. Rumah yang kotor, yang semak samun dengan budaya rasuah sedang dibersihkan. Bukan hanya di kalangan orang politik. Saya tak mau cakap lah saudara Madani, saudara Amir. KWSP mesti diluruskan. Ini masalah sekarang, saudara. Kita masih berada terikat dalam kehidupan yang sukar. Apakah kita mahu negara terus, okey, keluarkan KWSP, lepas itu besok sukar lagi, tukar kerajaan. Bolehkah kita pasti bahawa negara kita boleh dipacu semula ekonominya? Sekarang ini kita tunggu apa yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam bajet kita bulan 10 nanti. Tak lama pun, saudara. Hari ini, sekarang ni dah bulan 8, bulan Ogos. Ogos, September, Oktober. Tunggulah bulan Oktober. Saya yakin, saudara, tentulah bajet yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Ibrahim adalah untuk menyantuni kehidupan rakyat. Dan kita amat mengharapkan ahli-ahli parlimen dari parti pembangkang seramai 74 orang tu berbicaralah sesuatu untuk rakyat. Jangan bercakap soal, saya yakin, saudara, bila buka je parlimen nanti, lain tak ada. Kerajaan, 3 negeri tumbang, Terengganu kosong. Tentu wakil rakyat akan bercakap benda begitu, menghabiskan masa je. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni, untuk tempoh 5 tahun ni, kita tenangkan fikiran. Kita berdoa pada Allah SWT, orang yang sedang berusaha untuk membina kembali kemakmuran negara ini, beri dia peluang. Tapi kalau dia mengkhianati impian dan harapan rakyat, sama-sama kita balun. Saudara Fazlin Mokhtar, belum lagi, saudara Fazlin, belum ada keputusan. Tahniah lah BN jadi timbalan Ketua Menteri dan sebagainya. Sabar, tunggu dulu, saudara. Saya mengharapkan dalam keadaan sekarang ni, mereka yang berniaga terus berniaga. Tengok peluang-peluang yang ada. Kalau ada kontrak-kontrak yang saudara sesuai untuk anda masuk, masuklah. Tak ada dah lagi sekarang, saudara, 10%, 5%, tak ada ketirisan. Ini jaminan yang bawa Perdana Menteri. Kalau on merit, anda benar-benar berkemampuan, anda mempunyai syarikat yang boleh membuat satu kontrak itu dengan baik, tentu anda akan dapat. Kerajaan kali ini tidak akan menzalimi sama ada anda pembangkang ataupun anda daripada pimpinan kerajaan. Saya amat berkeyakinan. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mengatakan berkali-kali, beliau soal politik beliau ketepikan apabila mahu menangani kehidupan rakyat, saudara. Sekarang ni, saudara, tiba-tiba saya lihat sekarang ni, aduhai, tiba-tiba saja, saudara. Saya minta kita berhenti politik, tapi tiba-tiba saya mendapat berita bahawa Pakatan Harapan Barisan Nasional akan memfailkan petition berhubung dengan kemenangan Perikatan Nasional di 4 Dewan Undangan Negeri Selangor, iaitu di Gombak Setia, Sungai Kandis, Taman Medan dan Dengkil. Malahan kemungkinan juga di Hulu Kelang. Ini 5 kemungkinan itu akan ada petition. Tapi cara pilihan raya ni biar mereka gazette dulu. Mereka pemakluman dilakukan, barulah akan ada petitionnya. Kerana saya dipahamkan ribuan kertas undi yang telah tidak dikembalikan ke kotak undi. Malahan ada juga kotak undi yang ditukar. Jadi kes-kes begini dikuatiri berlaku di seluruh negara, saudara. Sebab rakyat yang cintakan damai, cintakan perpaduan, tapi masih ada lagi golongan ekstremis yang mau menggunakan wang. Saya dipahamkan calon Pakatan Harapan di N49 Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, Zawawi Ahmad Mungni, beliau akan memfailkan petition pilihan raya susulan adanya dakwaan hampir 2,000 kertas undi di kawasan itu hilang ketika proses penjumlahan undi pada Sabtu lepas. Dan malahan pihaknya telah pun membuat laporan polis pada hari yang sama dan petisi pilihan raya pula dalam tempoh 21 hari, saudara. Katanya Suruhanjaya Pilihan Raya hanya mengumumkan 110 kertas undi hilang, sedangkan jumlah sebenar hampir 2,000. Jadi apabila kita kira semula jumlah kertas yang hilang, hampir 2,000 kertas undi. Tapi ini tidak diumumkan. Itu kenyataan beliau. Biarlah pihak polis yang menyiasat. Saudara, Dun Sungai Kandis menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara calon Perikatan Nasional Wan Zahanurin Ahmad
dan dari Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Afrina Shakira Sharif. Zawawi tewas dengan majoriti 167 undi kepada Wan Zahar Nurin. Beliau mendapat 28,926 undi. Sementara ini calon daripada Pakatan Harapan dapat 28,759 undi. Ini keadaan saya akan berlaku, saya nampak. Dan begitu juga di Gombak. Apabila calon Barisan Nasional Datuk Seri Megat Zulkarnain Omar Din, beliau sedang mempertimbangkan untuk mengemukakan petisyen bantahan terhadap keputusan pilihan raya negeri berikutan kekalahan tipis 58 undi ketika bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gombak Setia. Selaku pengurusi UMNO Selangor, katanya proses kala itu sedang dilaksanakan oleh pasukan guamamnya. Saya ada menerima pelbagai permintaan agar membuat petisyen atas keputusan yang diumumkan. Jadi pasukan peguam saya sedang meneliti, sedang mengumpul bukti untuk dikemukakan petisyen bantahan ke mahkamah agar dapat diberikan pertimbangan sewajarnya. InsyaAllah, kalau diberi keizinan oleh Allah SWT boleh menang. Katanya. PRN Dun Gombak Setia menyaksikan Muhammad Hilman Idham mempertahankan kerusi yang disandangnya selepas memperoleh 30,299 undi. Muhammad Hilman mewakili Perikatan Nasional menewaskan Datuk Seri Megat Zulkarnain yang memperolehi 30,241 undi. Cuma 54 undi saudara. Jadi sekarang ini saudara, kita harus santuni apa pandangan akar umbi. Semalam saya tak sempat untuk menyantuni pandang akar umbi. Jadi sekarang ni kata Saudara Iskandar Daniel Adam Adonis. Ini beliau merupakan ahli kuasa UMNO bahagian Shah Alam. Hantar kiriman saya baca sebab elok kita dengar, kita hayati kenyataannya. Dia kata kita harus menerima kekalahan UMNO yang seakan-akan ditolak secara total. UMNO kita mengaku saja kita kalah. Dan kerana ramai ahli akar umbi meletakkan kekalahan ini secara menyeluruh pada Presiden. Perkara ini juga berlaku pada tahun 2018 di mana mereka sebutkan bahawa Datuk Seri Najib adalah seorang pemimpin lemah, korup. Mereka berkata sekiranya Datuk Seri Najib tiada dalam kepimpinan, rakyat akan menerima UMNO. Tapi semua itu hanyalah blame game. Satu percaturan yang mahu meletakkan kesalahan pada orang saja. Blame game, saudara. Jadi apa yang sebenarnya tadi, sekarang ini kita kena lihat. Saudara, ahli UMNO hari ini secara terus terang boleh mengatakan sudah seolah menjadi hamba duit. Memang benar, saudara. Saya pergi ke seluruh negara, Melayan tak ada bercerita, soalnya tak ada peruntukan. Peruntukan. Saya berbual dengan teman-teman daripada Parti Keadilan, saudara. Di Kemaman, di Kelantan, di Kedah dan juga di Negeri Sembilan. Saya jumpa warga keadilan. Mereka mengatakan kami tak penting soal duit. Betul, saudara. Saya dah bercakap pun 3-4 malam dulu. Warga Parti Keadilan mereka tidak akan undur ke belakang untuk meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas mereka berhempas pulas meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa sekarang. Jangan melupa, saudara, era reformasi, apa yang tak kena pada mereka. Saudara, kesemburan, gas pembuluh mata dan sebagainya, macam-macam yang dihadapi. Tapi apabila setelah berada di anjung kuasa, mereka tidak akan meninggalkan keadilan. Mereka akan tawaduk, mesti setia pada kepimpinan, biarpun ditawarkan ribuan wang ringgit. Kerana warga keadilan, mereka kekal. Berbeza dengan sebahagian antara kita ni, saudara, yang saya lihat bekerja, cuma jawatan kuasa bahagian pun tak ramai. Timbalan ketua bahagian, naik ketua bahagian, mungkin bekerja separuh hati je. Dan bila saya berbual dengan ahli-ahli, pemimpin peringkat bahagian, mereka bertanya, peruntukan tak turun lagi. Saya kata, apa hal ni? Itu keadaannya. SB Napiah, dia kata, bohong lah. Mereka bohong saja pada UMNO. Puak-puak tu memang main politik kotor, nak jatuh ke UMNO. Itu benar, saudara. Daftar ahli dulu. Lepas tu boleh bertanding Presiden. Saya mengharapkan kali ini perlu ada satu pemutihan. Bukan pemutihan nak singkirkan, tidak. Saya memberi kesedaran. Dan mereka yang memegang jawatan dalam UMNO, di peringkat akar umbi pun harus bekerja selama 4 tahun dari sekarang. Itu kalau nak menang. Kalau tidak, nanti silakanlah untuk menerima kekalahan lagi. Kalau masih duduk di rumah, mengharapkan ada peruntukan. Selalu saya sebut, saudara, bila nak buat aktiviti saja, terima kasih apa je menghantar kiriman pada saya. Kiriman sekuntur mawar merah, apa je. Saudara,
Jadi apa yang mereka ini lontarkan lain tak ada. Haus. Ayatnya haus. Haus tu maknanya duit lah saudara. Berhentilah. Berhenti melihat UMNO ini sebagai ladang untuk mengaut keberuntungan. Ini parti UMNO bukan parti yang menyediakan keberuntungan untuk mendapat wang ringgit. UMNO adalah parti perjuangan dari dulu, kini dan selamanya. Kerana UMNO dari rakyat untuk rakyat. Kalau anda tak bersedia untuk meneruskan legasi perjuangan ini, pintu terbuka luas. Nak duit, pergilah cari parti-parti mana lain yang menyediakan surukan, yang menyediakan wang ringgit. Silakan, tak ada masalah. Biarlah UMNO kekal dengan orang-orang yang tawaduk dan tahu erti perjuangan. Saya cakap terus terang, saudara, orang keadilan mereka tahu tentang perjuangan. Buat macam mana pun, mereka akan tetap tawaduk dengan kepimpinannya. Dan kita kena belajarlah, saudara. Pimpinan Perekat Ekonomi, semalam saya terima panggilan. Menzahirkan macam mana ni, keadaan kami ni susah sekarang ni, ketua bahagian buat tak tahu. Saya kata bukan soal ketua bahagian. Yes, jangan dilihat jawatan dalam UMNO untuk anda menggamit keberuntungan. Ini perjuangan. Saya cakap terus terang, saya melayari di semua 6 negeri. Tak ada siapa pun sponsor. Bagai nak patah pinggang saya bawa kereta. Naik kereta, turun bukit, naik bukit, turun naik bot, turun bot. Daripada dataran pergi ke pulau. Tak ada sponsor. Sebab bagi saya, pertama sekali matlamat saya untuk memberi pencerahan dan penerangan pada teman-teman supaya mereka faham arti perjuangan. Dan saya agak kecewa. Saya cakap terus terang, saya pergi ke Kelantan. Lain tak ada ini bercakapkan tentang peruntukan tak turun lagi. Pergi ke Kedah, peruntukan tak turun lagi. Nak turun peruntukan apa? Kita parti yang dalam keadaan yang sukar. Dia orang dah jadi menteri. Takkan jadi menteri itu boleh dihamburkan keseluruhannya. Nak cari duit mana? Gaji menteri berapa sen? Ini masalahnya. Sama ada ketua pemuda, saya tak nampak pun. Bagaimana ketua puteri, ketua wanita. Dulu menyantuni jalur JR. Sekarang ni aktiviti ini perlu diteruskan kembali. Dan saya haraplah agar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO kali ini tekankan, tak payah nak blame game, tak payah nak marah dan sebagainya. Datuk Seri Presiden nyatakan sekarang ini masa untuk merubah. Soal peruntukan ini janganlah dijadikan agenda apabila mereka meladani politik. UMNO bukan parti untuk mereka mau mengaut keuntungan. UMNO adalah parti perjuangan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.